Assalamualaikum dan salam madani. Saya Azmira binti Musa dari Kolej Komuniti Kuantan akan membentangkan kertas kajian persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran atas talian di kalangan pelajar program kulinari Kolej Komuniti Kuantan. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada penganjur iaitu Jawatankuasa Pembelajaran Sepanjang Hayat SPSH 2023 yang telah menerima kajian ini. Berikut adalah kandungan pembentangan saya yang merangkumi pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, analisis, kesimpulan dan cadangan. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian menjadi satu kaedah baru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar tanpa perlu bersemuka secara berhadapan, bukan sahaja dilaksanakan di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ianya sorotan dari penularan virus COVID-19 yang menular di seluruh dunia yang menyebabkan ada alternatif baru untuk menuntut ilmu dalam sistem pendidikan. Kajian ini adalah satu kajian berbentuk kuantitatif. Pengajaran dan pembelajaran merupakan aktiviti yang meliputi proses dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar dari merancang, mengelola, menyampaikan, membimbing, seterusnya menilai. Maka disebabkan itu, proses pembelajaran tetap dapat dijalankan walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah ditetapkan dengan melaksanakan PDP secara atas talian. Malah, pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara maju seperti Eropah, Amerika dan Australia kerana ia memudahkan kedua-dua belah pihak. Pada 16 Mei 2020, Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN telah meluluskan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi mengenai kaedah aktiviti akademik di kampus IPT semasa dan fasa pasca PKP dijalankan secara dalam talian serta tidak membenarkan semua aktiviti PDP secara bersembunga, dan Kolej Komuniti Kuantan mengambil maklum dengan perkara itu. Para pendidik pula diberi kebebasan untuk mengendalikan PDP secara kreatif menggunakan platform yang sedia ada seperti Microsoft Teams, Facebook Live, Google Classroom, Google Meet, buku teks digital, aplikasi kuis berbentuk permainan seperti Edupuzzle, Quizizz dan Kahoot, di mana para pelajar lebih berminat dengan pembelajaran permainan seperti ini. Namun begitu, apabila PDP dijalankan secara atas talian, ia tidak dapat dipisahkan dengan masalah capaian internet yang lemah dan tidak stabil yang berlaku pada setengah tempat, apatah lagi sekiranya dalam sebuah rumah ramai yang menggunakan internet dalam satu masa yang sama. Objektif kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui pandangan atau persepsi para pelajar program kulinari Kolej Komuniti Kuantan terhadap pengajaran dan pembelajaran atas talian yang dijalankan akibat dari pandemik COVID-19. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang diadaptasi daripada kajian sebelumnya untuk mengetahui persepsi pelajar. Borang soal selidik ini disediakan sebanyak 65 set kepada 65 orang pelajar program kulinari Kolej Komuniti Kuantan. Soalan-soal selidik terbahagi kepada 5 aspek yang telah dikaji, merangkumi kandungan pembelajaran, interaksi, maklum balas, strategi motivasi dan kemudahan mengakses internet. Soal selidik ini adalah dalam bentuk soalan tertutup dan ia mudah untuk responden menganalisis, seterusnya memberikan jawapan. Perisian SPSS telah digunakan untuk memproses data yang dikumpul daripada borang soal selidik yang dijalankan. Analisis yang pertama iaitu persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran atas talian. Analisis Komite Tinggi adalah 3.9 iaitu sebanyak 45 orang responden bersetuju bahawa bahan rujukan banyak membantu pelajar dalam pembelajaran atas talian. Bagi analisis skor terendah iaitu 3.49,
item soalan 2 dan 3 seramai 34 orang responden bersetuju, manakala 21 orang kurang pasti topik pembincangan dalam pembelajaran atas talian mudah difahami. Analisis kedua iaitu persepsi pelajar terhadap interaksi atas talian. Seramai 50 orang responden bersetuju bahawa perbincangan antara rakan sekursus banyak membantu pelajar memahami dengan lebih baik. Manakala item yang paling rendah iaitu pelajar lebih mudah menyertai perbincangan dalam talian dengan rakan-rakan untuk menyelesaikan tugasan. 32 daripada responden bersetuju dengan penyataan ini. Perbincangan bersama pensyarah dan rakan sekursus secara atas talian ini sangat membantu kefahaman pelajar. Okey, ini pula adalah untuk analisis yang ketiga iaitu persepsi pelajar terhadap maklum balas pensyarah. Respon yang paling tinggi adalah 55 responden bersetuju pensyarah memberi maklumat tambahan yang pelajar perlukan mendapat skor min 4.07. Manakala item yang paling rendah iaitu 51 responden yang bersetuju pelajar memahami maklum balas yang disampaikan oleh pensyarah iaitu dengan skor min 3.92. Analisis keempat iaitu persepsi pelajar terhadap strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah. Seramai 56 orang dalam tinjauan bersetuju bahawa pensyarah memberikan inspirasi dan dorongan kepada pelajar untuk menyertai pembelajaran dalam talian dengan skor min tertinggi 4.07. Manakala item yang paling rendah iaitu seramai 47 orang responden yang bersetuju pensyarah menggalakkan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran atas talian. Analisis kelima, persepsi pelajar terhadap kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran atas talian. Seramai 52 daripada 65 bersetuju bahawa aplikasi pembelajaran atas talian yang digunakan oleh pensyarah memudahkan pelajar menghantar maklum balas dengan skor min tertinggi 3.92. Sementara itu, item yang paling rendah iaitu 37 responden yang bersetuju bahawa pelajar mudah mengakses aplikasi pembelajaran atas talian yang digunakan oleh pensyarah tanpa gangguan internet. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar responden bersetuju bahawa kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran atas talian adalah baik. Kesimpulan daripada kajian ini yang menyoroti persepsi pelajar program studi kulinari terhadap pengajaran dan pembelajaran atas talian, dan persepsi pelajar adalah baik walaupun ini adalah julung kalinya kelas diadakan secara atas talian sepenuhnya. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan peranan pensyarah dalam memberi galakan dan motivasi kepada pelajar sebagai aspek utama persepsi yang positif. Maka dicadangkan kajian masa akan datang boleh bertumpu kepada implikasi kemahiran mengakses aplikasi sebagai pendorong utama penentuan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar program sijil kulinari. Sekian saja sesi pembentangan saya. Terima kasih.